السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. رب اشرح لي صدري. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita pada malam ni ialah antara akal dan nas. Bagaimana kita mensesuaikan akal dengan nas. Tajuk ini penting tuan-tuan sekalian sebab kita perlu mensederhanakan penggunaan akal, ataupun lebih tepatnya kita perlu melakukan aplikasi yang betul apabila kita menggunakan akal. Dalam agama kita ni, nas mudah difahami oleh akal. Akal boleh terima. Tapi pada masa yang sama kita tak boleh terlalu mengutamakan akal sehingga kita mengenepikan nas, ataupun mengutamakan akal sehingga kita melakukan interpretasi yang menyeleweng terhadap nas agama, sama ada dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi akal ni tuan-tuan dia kena tengah-tengah kan? Dia macam engine oil, minyak hitam kan, maksimum dengan minimum. Tak boleh lebih maksimum, tak boleh kurang daripada minimum. Itu akal. Jadi para ulama yang kita akan baca pada malam ni tuan-tuan memberi penjelasan kepada kita macam mana ukuran yang betul apabila kita menggunakan akal kan, untuk kita memahami nas dan untuk kita tatbiq, kita melaksanakan perintah-perintah dan larangan agama sebagaimana yang ada pada nas syarak. Baik, yang pertamanya kita perlu tahu apa akibat kalau kita terlalu mengutamakan akal sehingga kita mengenepikan nas ataupun kita memahami nas dengan cara yang salah. Antara contoh yang disebut oleh para ulama ialah kesan buruk apabila kita membuat aplikasi yang tidak betul. Contohnya apa yang berlaku kepada iblis kan, ketika mana iblis diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka apa yang dilakukan oleh iblis? Iblis berfikir bahawa dia lebih baik daripada Adam alaihissalam. Dia memikirkan sedemikian. Sedangkan nas, perintah agama ataupun perintah daripada Allah Ta'ala ialah supaya dia sujud kepada
Nabi Adam alaihi salam. Ini disebut dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Allah Ta'ala berkata, apakah yang menghalang kamu untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam ketika mana aku memerintahkan kepada kamu? Mana clear, memang perintah daripada Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Tapi apa jawab iblis? Iblis jawab, qala ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Itu fikiran, pendapat yang ada pada iblis. Dia kata aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia. Apa alasan iblis untuk mengatakan dia lebih baik daripada Adam alaihissalam? Iaitu Allah menciptakan dia daripada api, sedangkan Allah ciptakan Nabi Adam daripada tanah. Akal. Dia berpendapat, dia melihat bahawa apa yang datang daripada Allah itu tidak benar, tak betul, dia tak boleh terima. Ini contoh apabila dia mengkedepankan akal dia, dia mengkedepankan pendapat peribadi dia berbanding dengan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesan dia apa tuan-tuan? Bila orang tu dia meletakkan pendapat dia lebih daripada agama, iaitu dia sombong, kan? Dia ujub, dia besar diri, seolah-olah dia tidak lagi perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ni tuan-tuan diajar untuk guna akal, tapi jangan letak besar sangat akal kita tu. Sebab kita ni tuan-tuan adalah makhluk Allah. Allah Ta'ala yang cipta kita. Dekat kawasan tuan-tuan ni ada tak pakar jantung? Kan? Kardio ke apa ke? Kan? Cuba tuan-tuan tanya doktor-doktor pakar ni, yang pakar dalam bab jantung. Ada tak kawan dia orang yang sakit jantung? Ada tak doktor pakar yang mati sebab sakit jantung ataupun problem dengan jantung? Tanya doktor pakar, dia boleh kontrol tak jantung dia? Kalau jantung dia nak berhenti, boleh tak dia buat supaya jantung dia tak berhenti? Dia boleh hidup selama-lamanya? Tak boleh. Walaupun itu bidang dia sekalipun. Menunjukkan apa tuan-tuan? Menunjukkan bahawa pakar macam mana kita sekalipun, ilmu kita tinggi macam mana sekalipun, tapi bidang kita sendiri pun kita tak boleh nak memastikan kita hidup selama-lamanya. Tuan-tuan tanya lawyer. Siapa sini lawyer? Ni kan? Saya lah, depan tuan-tuan lah. Saya lah. Kalau tuan-tuan tak mau percaya kat saya, tuan-tuan tanya kawan-kawan tuan-tuan yang lawyer. Tak kira lah lawyer mana, lawyer syariah ke, lawyer civil ke, yang buat kriminal ke, lawyer corporate ke, lawyer convincing ke. Cuba tuan-tuan tanya. Ada tak lawyer yang kena penjara? Ramai. Ramai. Kawan saya ada. Hak tidak kawan saya pun ada yang saya kenal. Kawan atas kawan pun ada. Tuan-tuan boleh tengok senarai lawyer setiap tahun yang kena penjara. Ramai. Macam-macam kesalahan lah. CBT, criminal breach of trust dan sebagainya. Pelari duit klien. Kan, dia jadi stakeholder, dia pegang duit tuan-tuan, lepas tu dia guna duit tuan-tuan. Tuan-tuan nak duit, dia tak boleh bagi. Tuan-tuan report, dia kena penjara. Dia lawyer. Sepatutnya dia tahu macam mana nak lepaskan diri dia. Tapi apakah dia boleh lepaskan diri dia? Tak boleh. Dia tak boleh lepaskan diri dia. Walaupun dia lawyer, keliling dia lawyer, kawan-kawan dia lawyer, tapi tak dapat untuk tahan diri dia daripada ditangkap oleh pihak berkuasa dan didapati bersalah, convicted, found guilty, lepas tu disumbat dalam penjara. Dan senarai itu panjang. Senarai ini panjang tuan-tuan. Akal kita panjang macam mana sekalipun, kita bijak macam mana sekalipun, kita hebat dalam bidang kita macam mana sekalipun, tapi kita dengan Allah tak boleh nak banding ilmu tu. Tak boleh banding.
Maka dengan sebab tu akal ni kita kena guna dengan cara yang betul. Tak guna akal tak boleh, guna banyak sangat sampai terlajak pun tak boleh. Kan? Dia sebab apa? Dia akan jadi macam iblis. Akan jadi macam iblis bila kita guna akal kita terlalu banyak. Ada orang tanya, pasal apa iblis dulu disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, sedangkan kita tak boleh sujud kepada sesama makhluk? Jadi perkataan sajadah, perkataan sujud tu, maksud sujud tu apa dia? Jadi tuan-tuan sekalian, sebenarnya para ulama membahaskan tentang soal sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Apa yang dimaksudkan dengan sujud? Sujud ni, perkataan sujud ni dia bahasa Arab. Sujud dia ada dua kemungkinan. Kan? Dua kemungkinan. Bila sebut sujud, dia ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, macam kita sujud kepada Allah. Itu yang pertama. Sujud kepada Allah. Macam mana sujud kepada Allah? Contohnya kita semayang 2 rakaat, semayang sunat ke semayang wajib ke, tak kira lah. Kita semayang, kita rukuk, kita sujud. Sujud yang kita buat tu tuan-tuan, itu adalah penyembahan. Itu adalah penyembahan. Kita membesarkan Allah, kita mengagungkan Allah, dan kita letak Allah sebagai Tuhan kita. Allah di sisi kita. Masa kita sujud itu, dia adalah Tuhan. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Satu lagi sujud, bila sebut sujud ni tuan-tuan, sujud yang kedua ialah sujud yang dipanggil sebagai tahiyat. Kita bagi penghormatan. Kita tidak letak dia sebagai Tuhan, cuma kita memuliakan dia. Tapi hak ni tuan-tuan, dia tak berlaku kepada kita, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sujud kategori yang kedua ni dia berlaku zaman dulu. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok agama lain yang bukan agama Islam ada sujud yang kedua ni. Dia sujud kepada ibu dia. Kan? Dia sujud kepada pemimpin dia. Tuan-tuan tengok macam negara jiran kita dan sebagainya, tuan-tuan boleh tengok. Kan? Sampai dia baringkan tubuh dia. Jadi itu contoh sujud sesama manusia, tapi tidak meletakkan orang tu sebagai Tuhan. Sujud kategori yang kedua ni tuan-tuan telah dibatalkan. Jadi kita pada hari ini tak boleh dah nak sujud kepada sesama manusia. Cuma ada kan aliran-aliran kesufian yang tertentu yang masih mengekalkan amalan sujud kepada syekh-syekh mereka. Ni contoh orang hak tak guna akal. Kan? Orang yang tak guna akal, dia sujud syekh dia. Maka banyak dibincangkan dalam fatwa, apa hukum orang yang menyertai aliran kesufian tertentu, tarikat-tarikat tertentu yang mengajar kepada pengikut dia supaya sujud kepada syekh-syekh mereka. Apa hukum dia? Maka fatwa-fatwa ni tuan-tuan mengatakan bahawa iaitu bila sujud kepada syekh, dia ada sekurang-kurang dia ada dua kemungkinan. Sama ada dia sujud tadi pada kategori jenis yang pertama yang kita sebut tadi, dia besarkan syekh dia, dia sembah syekh dia, maka yang tu haram dan terkeluar daripada Islam. Tapi kalau dia masuk kategori yang kedua, dia hormat syekh dia, dia besarkan syekh dia, tapi bukan macam Tuhan, dia sekadar sujud kerana memuliakan syekh dia, maka itu haram, berdosa, tetapi tidak terkeluar daripada Islam. Jadi kalau tuan-tuan tengok ada orang yang terlibat dengan ajaran-ajaran yang melampau ni, dia masuk aliran-aliran kesufian yang mana pengikut-pengikut kena sujud kepada syekh, kita jangan cepat kata dia kafir.
Jangan cepat kata dia terkeluar daripada Islam. Haram memang haram. Itu berdosa. Sebab dalam syariat Nabi kita dah tak ada dah sujud sesama manusia. Kan? Yang tu yang Nabi kata dalam hadis tu, kalau boleh sujud, maka akan diperintahkan isteri sujud kepada suami. Bolehkah isteri sujud dekat suami? Tak boleh. Tak boleh. Maka dengan sebab itu para ulama kata bila tengok aliran kusufian ataupun tarikat tadi, kita jangan cepat mengkafirkan orang tu. Sebab dia ada dua kemungkinan. Contohnya, kan, ulama-ulama dalam mazhab seperti Syekh Syihabuddin Ar-Ramli rahimahullahu taala, dia kata apa? Dia kata mujarrad, dia kata yang kata apa ni, sujud baina yaday masyayikh, hak kata sujud kepada masyayikh, dekat tokoh-tokoh ulama, ketua syekh-syekh tarikat apa semua ni, dia kata apa? La yuqtadi, tidaklah bermaksud, tidak berarti ta'zim syekh ka ta'zimillahi azza wa jal. Bukanlah sama mengagungkan syekh-syekh ni macam kita mengagungkan Allah. Dia kata, bukan kata bila masuk aliran kusufian tu, bila nampak dia sujud tu, kita jangan cepat kata dia sujud tu macam dia sujud kepada Allah. Bukan. Sebab apa? Dia kata bihaitsu yakunu ma'budan wal kufru innama yakunu idza qasada dzalik. Dia kata sebab dia kata mengagungkan Allah itu berarti menjadikan dia sebagai sembahan. Tu sujud pada Allah. Tapi sujud kepada masyayikh dianggap sebagai kekufuran. Tengok, dianggap sebagai kekufuran jikalau masa sujud tu ada unsur penyembahan. Maknanya ada dua kemungkinan. Tapi haram. Haram memang haram, tak boleh. Jadi tuan-tuan, siapa-siapa yang ada terlibat dengan tarikat ke, duk mengaji aliran kesufian tertentu dan sebagainya, kalau nampak dalam grup tadi ada duk sujud dekat tok guru, hak tu confirm haram. Haram tu confirm. Tapi adakah terkeluar daripada Islam ataupun tidak, nak kena tengok elemen, unsur yang ada dalam penyembahan tadi. Jadi kalau dia sujud dekat masyayikh, dia buat macam Tuhan, maka dia terkeluar daripada Islam. Na'udzubillah. Tapi kalau sekadar dia nak hormat dekat syekh dia, dia tak anggap itu sebagai Tuhan, maka dia haram, dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu apa yang disebut oleh Syekh Syihabuddin Ar-Ramli rahimahullahu taala. Jadi tak boleh dah, kan? Tak boleh. Pasal apa? Sebab Nabi dah sebut, kan, fala taf'alu, Nabi kata jangan buat. Sebab apa Nabi kata jangan buat? Sebab Nabi tengok Muaz, kan? Muaz ni tuan-tuan, dia pergi dia pergi ke Syam. Muaz dia pergi ke Syam. Dekat Syam tu dia tengok benda-benda macam ni, kan? Macam kita lah, kita pergi umrah, kan? Kita pergi ziarah Mesir, kita pergi mana-mana lah. Ada benda yang kita rasa tertarik, kita nak tiru, kan? Kita nak tiru. Kadang-kadang kita nak tiru tu kita tak tahu benda tu boleh ke tak boleh ke, kita nak tiru je. Macam budak-budak kita tuan-tuan, dia suka meniru benda yang ada dalam movie, kan? Tengok orang putih pakai jaket, dia pun nak pakai jaket juga. Masalah pakai jaket pasal negara dia sejuk. Kita di Malaysia ni tuan-tuan, pakai jaket tak kena tuan-tuan. Kecuali tuan-tuan pergi Cameron Highland, kan? Tuan-tuan pergi tempat sejuk, ataupun tuan-tuan sesema, kan? Tak apa sihat, tuan-tuan rasa sejuk, bolehlah pakai. Tapi masa kita tak ada masalah apa-apa, kita nak pakai jaket, dia tak kena. Jadi Muaz ni, dia pergi ke Syam. Dia tengok ada benda tu, dia tertarik dengan orang-orang di Syam yang sujud. Ini sebagaimana riwayat daripada Abdullah ibn Abi Aufa. Maka bila dia balik dari Syam, dia jumpa dengan Nabi, dia pergi sujud dekat Nabi. Dia pergi sujud dekat Nabi. Dia bukan ada niat apa-apa, tak. Dia tengok orang Syam duk buat dekat pemimpin dia pun balik, dia nak tiru, dia nak buat. Macam kita, kan, kita tengok
apa ni, orang putih buat satu benda, sebab kita kagum dengan orang putih, kita pun tiru. Dia macam tu kan. Jadi bila dia sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun tanya dekat Muaz, apa ni Muaz? Nabi tanya dekat Muaz kan, apa ni Muaz? Lalu Muaz pun ceritalah dekat Nabi pengalaman dia di Syam. Muaz kata ataitu Syam, dia kata aku pergi dekat Syam. Lepas tu dia kata dia tengok puak-puak Kristian ni yasjuduna li asaqifatihim wa batariqatihim. Dia kata bila dia pergi itu, dia tengok orang-orang Kristian di Syam ni duk sujud dekat pemimpin-pemimpin agama mereka lah, pendeta apa semua ni. Maka dia kata dia rasa benda ni dia nak buat lah dekat Nabi. Dia kata dia nak buat dekat Nabi. Maka bila Nabi dengar penjelasan daripada Muaz, Nabi kata apa dekat Muaz? Nabi kata fala taf'alu, jangan kamu buat. Fa inni law kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ghairillah, jangan kamu buat ni, sebab Nabi kata sesungguhnya seandainya aku suruh perintahkan seseorang itu untuk sujud kepada selain daripada Allah, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha, nescaya aku akan perintahkan isteri untuk sujud kepada suami mereka. Nabi kata kalau boleh, nescaya akan kau suruh isteri sujud dekat suami mereka. Orang perempuan dengar tu. Besarnya suami ni kan, jangan main-main. Kalau boleh sujud, hak mula-mula sekali isteri kena sujud kat suami. Ni duk panggil suami lebih kurang ya. Tapi Nabi kata kalau boleh hak pertama sekali suami tu kena sujud. Tapi tak boleh kan, tak boleh. Maka Nabi kata apa? Bila Nabi kata gitu, Nabi kata wallazi nafsu Muhammadin biyadih, demi Tuhan, demi zat yang jiwaku ada pada tangannya, wanita tu Nabi kata tidak menunaikan hak Tuhannya sehingga dia menunaikan hak suami dia, dan seandainya dia meminta dirinya untuk melayaninya sedangkan si isteri sedang memasak, maka dia tidak boleh menolaknya. Dengar. ke nak suruh ulang. Tapi orang lelaki jangan duk pegang hadis ni satu je. Ni dia dapat hadis ni, dia minta dengan Syekh Rosman kita, tolong edit video Ustaz. Aku nak pasang kuat-kuat dekat rumah. Saya berapa kali kan orang jumpa saya, dia kata Ustaz, video Ustaz suami saya pasang, dia suruh saya dengar banyak kali. Macam tu. Orang kita ni gitulah. Dia ada masalah dengan isteri dia ataupun dengan suami dia. Dia ambil satu part, dia suruh spouse dia, pasangan dia dengar yang tu. Sedangkan agama ni tuan-tuan banyak dia punya senarai tu, bukan satu tu je. Jadi kita ni jangan duk nampak salah pasangan kita saja. Kita juga kena tengok salah diri kita. Cuma part ni kena sebut lah, orang perempuan minta maaf lah orang perempuan kan. dah terjumpa hadis ni, kena cerita juga yang. Jadi itu besarnya suami di sisi isteri. Saya dalam kuliah-kuliah saya selalu sebut, kita hidup atas dunia ni tuan-tuan kerana Allah. Ni yang kata akal kan. Kita tak boleh letak akal jauh ke depan, pada masa yang sama jangan sampai tak guna akal langsung. Kita ni tuan-tuan, benda hak kita sakit hati ni banyak. Tapi apa yang menghalang kita melampaui batas? Allah. Tuan-tuan tak pernah rasa ke bila nak geram dekat orang, rasa nak bunuh dia? Betul tak? Ngaku pun. Kadang-kadang kita tengok orang rasa nak tumbuk dia. Tapi kenapa kita rasa nak bunuh dia, kita tak bunuh? Kenapa bila kita rasa nak tumbuk dia, kita tak tumbuk? Kita rasa nak bagi penampar kat dia, kita tidak tampar dia. Pasal apa? Akal kita memberitahu kepada kita apa? Allah. Betul tak? Kita boleh tumbuk, kita boleh tampar, tapi Allah. Maka kita hidup ni kerana Allah.
menyebabkan kita tak jadi nak bunuh orang tu, kita tak jadi nak tampar orang tu, kita tak jadi nak cederakan orang tu. Maka itu yang penting, tuan-tuan sekalian. Baik. Kemudian tuan-tuan sekalian, keengganan manusia kan untuk ikut perintah Allah dan dia menolak syariat Allah ada sifat yang sama sebagaimana golongan kafir yang menolak ketetapan Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan akal mereka. Ini contoh penggunaan akal yang melampau. Contohnya apa dia? Contohnya surah Az-Zukhruf ayat 31. Dia orang kata apa? Golongan musyrik tak mau beriman dengan Nabi. Dia orang kata waqalu laula nuzzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini azim. Mereka kata kenapa Quran ni tidak diturunkan kepada seorang besar di salah satu dua negeri, Mekah dengan Taif. Dia sombong, dia perli, dia ejek, dia mempermain-mainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ni tuan-tuan, dia tak mau tengok langsung ajaran agama. Dia tak mau tengok langsung sebab yang penting diri dia. Agama ni macam mana dia tak peduli. Ini benda yang dilakukan oleh orang yang begitu angkuh dengan pendirian dia. Dulu masa saya baru-baru keluar universiti, masa tu umur 20-an, saya khutbah di satu masjid di Penang. Saya, kalau tuan-tuan biasa ikut khutbah saya, memang khutbah style orang muda lah kan, semangat, suara lantang. Masjid tu pula masjid buruk, masjid kayu. Jadi dia punya tu kira ni lah kan. Habis khutbah, saya balik rumah, tiba-tiba satu ustaz kita, saya tak mau sebut nama lah, satu ustaz kita dia telefon saya. Dia kata, "Syekh, entah khutbah apa tadi?" Saya kata, "Pasal apa?" Dia kata, "Ada polis pencin buat report." Polis pencin buat report. Ni cerita lama ni tuan-tuan, cerita masa saya umur 20-an. Lah umur 52. Dah 20 tahun lebih dah cerita ni. Polis pencin report. Sebab apa dia report? Jadi ustaz ni tanya saya, "Apa yang enta cakap dalam khutbah?" Saya kata, saya duk cerita pasal isu anak-anak muda naik motor kan, bawa perempuan kat belakang hak bukan isteri dia. Berpeleseran, naik dengan laju, dengan cara yang membahayakan. Lepas tu dialah yang merosakkan budak perempuan tu. Mana dia Mu'tasim yang kita duk cerita selama ni? Kita datang masjid, ustaz-ustaz duk cerita, khatib atas mimbar duk cerita, Khalifah Mu'tasim. Mana dia? Khalifah Mu'tasim, kita dah tahu cerita tu kan? Macam mana satu perempuan diketawakan oleh orang Yahudi. Adalah setengah riwayat kata sebab nampak sebahagian aurat dan sebagainya. Lepas tu dia hantar tentera. Kita bila cakap bab cerita Khalifah Mu'tasim ni semangat. Tapi hari ni mana dia Mu'tasim? Siapa yang merosakkan gadis Melayu? Siapa yang merosakkan gadis Islam? Adakah orang kafir yang merosakkan gadis Islam? Yang merosakkan gadis Islam ini adalah pemuda Melayu sendiri, pemuda Islam tu sendiri, yang sepatutnya mempertahankan maruah gadis Islam. Jadi polis ni dia tak puas hati, polis pencen, dia bukan kata polis, dia ada pencen dah. Dia tak puas hati, dia report. Jadi saya bagi tahu dekat ustaz tu, saya kata, kenapa dia nak terasa? Saya bukan kata kat dia, dan saya tak kenal pun dia pun. Ni masalah orang. Kita cakap cara umum, kita nampak masalah sosial dalam masyarakat kita, kita guna mimbar untuk menegur anak-anak muda ni.
Yang kau terasa tu pasal apa? Sebab apa tuan-tuan? Sebab manusia ni, saya ceritalah, saya kata di pantai timur zaman tu kan banyak pendatang Vietnam. Dia mendarat di pantai Terengganu, pantai negeri-negeri di pantai timur ni. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan boleh Google berita-berita ni, hak cerita hak tahun lebih kurang tahun 90-an, awal tahun 2000. Tuan-tuan boleh bacalah cerita tu, banyak. Tahun 80-an, tuan-tuan boleh baca. Pendatang-pendatang yang datang ni, naik bot apa semua ni, mendarat di pantai, ada lelaki, ada perempuan, ada budak kecil, orang tua ada, orang muda ada tuan-tuan, OCPD mana entah, kan, dia bagi arahan dekat orang-orang dia, bila tahan semua ni, dia pilih dulu. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan boleh cari berita-berita hak zaman tu. Mana dia yang kata tanggungjawab kita sebagai pegawai polis? Mana dia? Apa tugas kita? Bukankah tugas kita menjaga keselamatan orang ramai? Sama ada dia rakyat negara kita, ataupun penduduk di negara kita ini, ataupun para pelancong. Lebih-lebih lagi orang yang teraniaya. Kita, pangkat kita, tuan-tuan, bukan untuk kita abuse, untuk kita salah guna. Pangkat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari akhirat nanti. Tak kira pangkat apa sekalipun, kita pegang satu jawatan, itu semua akan disoal oleh Allah. Sebab tu Nabi memperingatkan kepada kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin. Kita semua ni pemimpin, tuan-tuan. Saya pun pemimpin, tuan-tuan pun pemimpin. Dan setiap kamu akan disoal tentang kepimpinan dia. Kita orang lelaki akan disoal tentang isteri kita. Kita sebagai bapa akan disoal tentang anak-anak kita. Kaum ibu akan disoal tentang anak-anak dia macam mana, apa semua. Kita di sekolah, kita di universiti, di pejabat, di kilang dan sebagainya, kita akan disoal oleh Allah. Orang tu datang dengan susah, mendarat di negara kita, kita tergamak buat benda-benda macam tu. Saya bukan kata dekat semua orang, bukan. Individu yang terlibat tu je. Kan? Jangan kata saya, "Weh, ustaz ni pasal apa tak kata kat polis pula?" Bukan. Polis ramai hak baik-baik. Kita kenal ramai yang baik-baik. Tapi adalah segelintir, sebahagian kecil yang terlibat dengan benda-benda macam ni. Jadi bila kita tegur secara umum macam tu pun, dia orang tak tengok soal agama, kan? Bagi dia ini adalah satu perkara yang mengkritik diri dia dan dia tak boleh terima. Itu yang kata sombong. Jadi apabila kita meletakkan akal kita di depan, tidak dipandu dengan nas syarak, dia akan jadi seperti mana apa yang berlaku kepada iblis. Baik, yang ketiganya, tuan-tuan, apa akan jadi bila kita terlalu mengkedepankan akal kita, iaitu kita tidak akan ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak akan lagi merujuk kepada hadis-hadis Nabi, terutamanya dalam soal akidah dan perkara-perkara lain. Jadi itu yang berlaku. Kita ni, tuan-tuan, benda hak Nabi ajar, hak tu yang kita buat, kan? Akal kita guna pada tempatnya yang betul. Contoh, Hajarul Aswad, kan? Pasal apa kita cium Hajarul Aswad? Sebab Umar Khattab kata hak itulah hak Nabi buat. Dan kita tidak buat ekstra lebih daripada setakat yang diajar oleh Nabi. Setakat tu je. Tapi orang Melayu kita, dia ada ekstra. Ni perangai orang Melayu. Cuba tuan-tuan bayang, kalau orang Melayu ni hidup zaman Nabi, tak tahu macam mana, kan? Batang kurma bercakap contohnya. Kan? Agak-agak dia buat apa dekat batang kurma, kan? Batu bercakap,
Agak-agak dia batu tu nak jadi apa? Buat Qaramitah. Kan Syiah Qaramitah, dia bawa lari batu Hajar Aswad tu. 22 tahun hilang Hajar Aswad. Dan apa yang kita ada sekarang ni hanya cebisan kecil Hajar Aswad. Kerana pengkhianatan yang dilakukan oleh puak Syiah Qaramitah terhadap batu Hajar Aswad. Sebab tu kita ni tuan-tuan, dengan batu ke, dengan pokok ke, dengan apa sekalipun kita jangan melampau. Kan? Kita dengan makhluk ni kita buat sekadar apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya baru ni saya ada bagi khutbah kan, berkenaan dengan tajuk macam mana kita nak cam orang tu tukang sihir. Sebab Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Jibrin rahimahullahu ta'ala dia senaraikan kan. Ni yang kata akal, tuan-tuan, akal. Jangan sampai tak guna langsung akal kita. Ni mentang-mentang sebab ustaz tu keluar TV, ikutlah semua hak mana dia yang keluar TV tu, sampai kita tak guna akal kita. Tak boleh. Kan? Sebab kita, orang panggil dia ustaz, apa yang dia cakap semua kita ikut. Tak boleh, tuan-tuan. Kadang-kadang ustaz itulah tukang sihir. Kita panggil dia ustaz. Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Jibrin rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Dia kata nombor satu, bila pengamal perubatan tu, tak kira lah tuan-tuan panggil dia perubatan tradisional ke, perubatan alternatif ke, tuan-tuan panggil ustaz ke apa ke, tapi bila nombor satu, dia tanya nama tuan-tuan, lepas tu dia tanya nama ibu, nama mak. Apa kaitan tanya nama mak tu dengan penyakit, tuan-tuan? Tak ada kaitan. Hospital dia tanya nama waris sebab dia nak kontak kalau ada kecemasan apa semua. Bolehlah nama ayah ke, nama ibu ke, nama anak ke, nama jiran ke. Tapi tukang sihir ni, kan, tukang sihir ni yang tuan-tuan duk panggil dia tok bomoh, pawang ataupun ustaz ni, dia adalah tukang sihir kalau dia tanya nama tuan-tuan, lepas tu tanya nama ibu, nama mak. Itu tukang sihir. Carilah lepas ni siapa dia buat perangai lagu ni. Tanya dia, ustaz ni tukang sihir ke? Kan? Nombor dua, bila dia mengajar kepada kita suruh sembelih binatang dengan tidak menyebut nama Allah. Kita sembelih binatang sebut nama Allah. Kita korban waktu hari raya haji dengan hari tasyrik, kita sebut nama Allah. Tapi dia ni tak, dia suruh korban binatang, sebelah binatang tanpa menyebut nama Allah, lepas tu lempar dekat sungai mana, tempat tak ada orang ke, tempat ada pokok-pokok tertentu ke, tempat ada batu, dia sebut benda-benda lagu tu. Maka kalau dia suruh tuan-tuan buat benda macam tu, itu tukang sihir. Itu tukang sihir. Kita tak boleh terima, kita tak boleh ikut apa yang dia cakap. Pasal apa? Sebab Nabi kata siapa yang percaya kepada kata-kata dia, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan tertipu, tuan-tuan sekalian, dengan benda-benda yang macam tu. Kemudian satu lagi, dia baca jampi. Kan, baca jampi, gambar rajah dia lukis yang tak siapa pun tak faham. Masa dia baca jampi tu nak kata Melayu, bukan bahasa Melayu. Nak kata bahasa Jawa, aku pun Jawa juga. Tapi ni bukan Jawa. Nak kata bahasa Arab pun tidak. Tamil pun tidak. Jadi, bila dia kumat kamit, dia baca jampi yang tak ada orang boleh faham bahasa apa, maka itu tukang sihir. Tuan-tuan, doa ni boleh bahasa apa pun, betul tak? Kita orang Melayu, kita nak doa bahasa Melayu, boleh tak? Boleh. Tuan-tuan kat rumah cakap Tamil, berdoa dengan Allah dalam bahasa Tamil, boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Saya pernah khutbah dekat Sungai Petani. Khutbah adalah baca Asyawik 2 perenggan. Satu jemaah ni pergi report dekat pejabat agama Kuala Muda.
Dia kata khutbah hari itu tidak sah sebab khatib dia khutbah dia baca bahasa Inggeris. Saya kata kat ustaz tu, saya kata, Syekh, no, orang Islam dekat Kanada, dekat Amerika, dekat UK, khutbah bahasa apa? Rukun tu memang bahasa Arab, tapi khutbah, konten khutbah bahasa apa? Bahasa Inggeris. Tak sah semua ke tu? Oh, teruk tuan-tuan. Saya kata kat ustaz tu, kata, Syekh, tapi kat kamu menggali apa, Bagan tu, Butterworth tu, pergi ada berapa banyak masjid, tak payah batu. Di Penang berapa banyak Tanjung tu. Saya mula-mula sampai di Penang tuan-tuan, saya chambering di CP Ang and Company di Kampung Menggali. Dia dekat dengan masjid tu. Saya kata, ni aku duduk negara mana ni? Bahasa Tamil 100%. Tamil semua, start berdawai sampai habis. Hak saya fahamnya sallallahu alaihi. Hak tu yang saya faham. Hak lain saya tak faham apa. Saya kata, ni aku duduk negara mana? Sah tak tuan-tuan? Sah. Tamil pun orang Islam. Kan? India ke China ke Jepun, orang Islam, dia cakap bahasa dia, tak jadi masalah. Tapi yang ni tuan-tuan, tukang sihir ni tak tahu bahasa apa. Maka itu adalah tanda dia tukang sihir. Ataupun dia minta benda yang pelik-pelik. Kan? Dia suruh tangkap tikus 11 ekor. 15 ekor, 17 ekor. Tikus yang macam mana? Tikus yang yatim piatu. Gila. Macam mana tuan-tuan nak tahu tikus tu yatim piatu? Tuan nak pergi tanya tikus tu. Ni akal tuan-tuan letak kat mana? Sebab tu kita tuan-tuan, kita jangan mudah diperdayakan oleh golongan yang berkepentingan. Tikus 11 ekor, 15 ekor, yatim piatu. Tuan-tuan tengok muka saya, tuan-tuan tahu tak ayah saya hidup ke mati? Tuan-tuan hadut ikut kuliah saya pun tuan-tuan tak tahu ayah saya masih ada ke dah mati ke, mak saya masih ada ke dah mati. Macam mana tuan-tuan nak tahu tikus tu yatim piatu? Apa tujuan dia tuan-tuan? Tujuan dia supaya kita tak mampu untuk menyediakan permintaan dia. Bila kita tak mampu, dia masuk jarum dia kata kalau makcik tak boleh nak sediakan tikus yatim piatu 15 ekor, boleh ganti dengan duit 15,000 contohnya. Kita kata hak tu senang lah sikit. Pasal apa? Dekat tabung haji ada 17,000. Buat keluar 15 ada lagi 2,000 daripada pergi cari tikus tu. Tapi kalau tuan-tuan nak cari tikus, saya boleh tunjuk kat mana, dekat nasi kandak mana ada tikus. Okay. Boleh tunjuk. Tapi dia yatim ke, dia piatu ke, saya tak tahulah tikus tu. Dia nak duit tuan-tuan tu. Dia nak duit. Tapi bila kita tak guna akal, maka kita diperbodohkan oleh tukang sihir. Kita panggil dia ustaz ke, tok bomoh ke, dukun ke, tapi dia tukang sihir tuan-tuan sekalian. Dan dia teka, kan? Bila tuan-tuan pergi jumpa dia, kak ada masalah rumah tangga ke? Dia akan tanya gitu. Biasanya dia teka benda-benda yang common. Benda yang common. Semua orang ada masalah rumah tangga. Mana ada orang tak ada masalah rumah tangga? Siapa yang kahwin mesti ada masalah rumah tangga. Ustaz ada ustaz masalah rumah tangga. Ustaz ada. Semua ada. Jangan kata tak ada. Semua ada. Oh, ustaz ada juga masalah rumah tangga. Memang semua ada, tuan-tuan. Siapa berniaga? Orang berniaga mesti ada masalah perniagaan. Betul tak? Kan ada orang berniaga tak ada masalah perniagaan? Tak percaya tanya Man. Man pun berniaga juga. Tanya siapa-siapa orang berniaga. Berniaga besar ke, berniaga kecil ke, berniaga makanan ke, berniaga import ekspor ke. Asal berniaga je mesti ada masalah perniagaan. Asal kahwin je mesti ada masalah perkahwinan. Asal ada anak je mesti ada masalah anak. Asal ada pejabat je mesti ada masalah pejabat. Betul tak? Mana ada orang ada pejabat tak ada masalah pejabat? Gila. Jadi bila dia tahu tuan-tuan tu siapa, dia akan teka. Ke ada masalah rumah tangga ke? Kena. Memang kena. Bila tuan-tuan dia tahu tuan-tuan kerja cikgu ke, kerja pejabat ke, ada masalah di pejabat, mesti kena punya. Jadi ini cara dia memerangkap orang yang dalam kesusahan. Sedangkan kita susah. Anak dara kita lari, anak perempuan kita lari ikut boyfriend dia, kita serabut tuan-tuan. Kita serabut. Suami kita lari pergi Medan ikut bibi serabut tak? Kau tenang, happy je.
Padam muka engkau, baru engkau tahu laki aku macam mana. Ada lagu tu? Tak. Laki hilang serabut tuan-tuan, orang perempuan. Saya pernah tengok satu orang perempuan, suami hilang. Sungguh. Saya tengok kat muka dia kesian. Kita risau kalau anak hilang, hak ni tak. Suami hilang. Nak buat macam mana tuan-tuan? Serabut. Tapi geng tukang sihir ni dia ambil peluang. Maka kita kena hati-hatilah tuan-tuan. Jadi kita mesti guna akal kan. Kita mesti guna akal. Kemudian apabila kita terlalu mengkedepankan akal, menyebabkan kita ikut hawa nafsu kan. Dan kita akan ikut keinginan jiwa yang sesat, sehingga akhirnya kita meninggalkan agama. Kita meninggalkan ajaran agama. Yang ni yang selalu kita sebut tuan-tuan sekalian, masalah LGBT dan sebagainya. Kita lelaki elok dah, tapi sebab kita ni duk guna akal kita terlebih sangat, kita dah ketepikan nas agama. Hak Quran kita ketepikan, yang hadis Nabi kita ketepikan. Apa jadi? Maka akhirnya kita tak terikat dengan perintah agama, dengan larangan agama. Kita nak buat apa yang kita nak. Maka keluarlah nak jadi gay ke, nak jadi lesbian ke, nak jadi apa, itu adalah hak asasi manusia. Hari ini kita bertempur dengan golongan yang memperjuangkan hak asasi manusia. Jadi itu contoh tuan-tuan sekalian, golongan yang terlalu mengkedepankan akal. Pada masa yang sama tuan-tuan, kita juga diperintahkan oleh agama supaya jangan biarkan akal kita mati, tidak digunakan. Macam yang kita sebut tadilah, sampai kena tipu di tukang sihir, jangan. Akal ni kena guna kan? Akal kita kena guna. Dengan akal yang betul, kita akan dapat gunakan akal itu untuk meyakinkan diri kita dengan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Allah Taala sebut tentang penciptaan kan. Wasakhkhara lakumul laila wan nahar, dialah yang menundukkan malam dan siang. Wasyamsa wal qamar, matahari dan juga bulan. Wan nujumu musakhkharat kan, dan bintang-bintang itu ditundukkan dengan perintahnya. Wan nujumu musakhkharatun bi amrih kan, dan bintang itu ditundukkan untuk kamu dengan perintahnya. Inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat ada tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala bagi kaum yang memahaminya. Jadi Allah Ta'ala buat alam ni supaya kita memikirkan kejadian alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam yang kita sebut tadi lah, kita manusia ni, jantung kita pun kita tak boleh nak kontrol. Tuan-tuan tidur, macam mana jantung tu boleh bekerja? Itu rahsia Allah, ilmu Allah Ta'ala, yang mana pakar jantung pun tak boleh nak selesaikan supaya jantung tu berterusan. Tak boleh. Datang malaikat maut bertugas, tarik nyawa, mati. Berhentilah semua organ-organ penting daripada berfungsi. Kita usahalah dengan mesin bantuan pernafasan ke, dengan apa sekalipun, bantuan kecemasan, macam mana canggih sekalipun, adakah kita mampu untuk memanjangkan usia manusia? Tak boleh. Bila ajal itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Samalah juga Allah Ta'ala cerita macam-macam tentang pokok kurma. Allah Ta'ala buat perbandingan untuk kita tengok dan sebagainya. Ada pokok yang ada cabang, ada pokok yang tak ada cabang. Bahkan macam mana pokok tumbuh bila air tu datang dan sebagainya. Ini semua supaya kita memikirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada masa yang sama tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala mencela orang yang ada akal tapi dia tak guna akal dia. Jadi akal ni kita kena guna, kena jadi orang cerdik kan, kena jadi orang yang pandai, yang ada ilmu, orang yang bijaksana. Jadi itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, akal dengan nas agama ni dia tidak bertentangan. Kan? Dia tidak kontradik antara satu sama lain. Tapi kalau dia kontradik, macam mana? Kalau dia kontradik. Jadi dia ada beberapa kemungkinan. Kan? Dia ada beberapa kemungkinan. Contohnya cerita tentang air kencing unta. Kan? Boleh minum ke tak boleh minum? Jumhur ulama termasuk ulama Syafi'iyah kata haram, dia najis. Kan? Ulama Hanabilah kata harus. Binatang yang halal daging dia untuk kita makan, maka air kencing dia, najis dia tu bukan najis. Kan? Sebab tu kalau tuan-tuan pergi umrah ataupun tuan-tuan pergi ke tanah suci, nanti bas yang bawa tuan-tuan dia akan berhenti tempat orang Badui duk jual ataupun orang Arab duk jual apa? Air kencing unta. Ada orang tanya saya, "Ustaz, betul ke air kencing unta?" "Ku air kencing dia." Saya kata, "Manalah saya tahu?" Saya tak tahu. Kan? Kita bawa orang, lepas tu cerita sajalah. Lepas tu, "Ustaz sanggup minum tak?" Dia tanya saya dulu. "Ustaz sanggup minum tak?" Saya tanya, "Pasal apa?" Tanya saya. "Kalau Ustaz sanggup minum, baru saya minum." "Ustaz minum dulu," dia kata. Saya kata, saya tak minum air kencing unta. Kan? Sebab saya berpegang kepada pendapat jumhur. Jumhur ulama kata air kencing unta ataupun air kencing binatang yang halal dimakan dia tetap najis. Tapi kita perlu terima hakikat bahawa ada ulama seperti ulama Hanabilah yang mengatakan bahawa air kencing unta adalah suci berdasarkan peristiwa uraniyin dan sebagainya. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, kita berhenti setakat itu. Sebagai kesimpulannya ialah apa yang berlaku ni tuan-tuan sekalian, semua itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada perkara yang kita tidak jelas, maka dengan sebab itu berlaku perbezaan pendapat di kalangan para ulama, sebagaimana contoh kes air kencing unta dan sebagainya. Tetapi jumhur ulama mengatakan ianya adalah najis, manakala ulama Hanabilah mengatakan ianya adalah tidak najis. Sebab apa? Sebab tidak jelas nas berkenaan dengan perkara sedemikian. Bila tidak jelas, maka berlaku perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, kita dapat memanfaatkan akal yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita untuk memahami nas dan untuk kita beramal dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.